Salam sejahtera, tuan-tuan, puan-puan. Baiklah, berita sepenuhnya. Pasukan petugas khas siasatan terhadap dakwaan dalam buku My Story, Justice in the Wilderness, tulisan Tan Sri Tommy Thomas mengesyorkan supaya bekas peguam negara itu disiasat atas kemungkinan pelbagai kesalahan telah dilakukan. Ia ialah antara 3 syor pasukan berkenaan dalam laporan siasatannya yang kini boleh diakses secara terbuka melalui laman sesawang rasmi Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang BHEUU Jabatan Perdana Menteri JPM. Pasukan khas itu juga mencadangkan 4 langkah yang perlu diambil kerajaan bagi menangkis persepsi umum terhadap campur tangan eksekutif dalam badan kehakiman atau kekurangan kebebasan kehakiman. Langkah itu termasuk pindaan ke atas Seksyen 5 (F) Akta Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman JSC 2009 bagi membolehkan pelantikan 4 individu yang dihormati dalam JSC dibuat oleh Yang di-Pertuan Agong atas nasihat Ketua Hakim Negara. Selain itu, Perdana Menteri perlu secara tegas mematuhi Seksyen 2 Akta JSC bagi mempertahankan kebebasan kehakiman. Suruhanjaya Perkhidmatan Perundangan dan Kehakiman perlu diasingkan kepada 2 badan bebas. Satu ialah Badan Mengendalikan Pelantikan, Kenaikan Pangkat, Pemindahan Pegawai Kehakiman untuk ditempatkan bawah pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan. Satu lagi Badan bagi Mengendalikan Pelantikan, Kenaikan Pangkat, Pemindahan Pegawai Perundangan untuk ditempatkan bawah pejabat Peguam Negara. Pejabat Peguam Negara perlu dipisahkan daripada pendakwa raya, katanya dalam bahagian ringkasan eksekutif laporan berkenaan. Pasukan itu juga mengesyorkan supaya garis panduan diwujudkan bagi mentadbir urus pelaksanaan kuasa oleh Peguam Negara untuk melantik peguam luar bagi mewakili kerajaan dalam kes sivil serta untuk mendakwa kesalahan supaya pelaksanaan kuasa itu boleh dilakukan secara tulus dengan integriti dan bukan sewenang-wenangnya. Sementara itu, berdasarkan pemerhatian umum, pasukan terbabit berkata, walaupun Tommy daripada Majlis Peguam mempunyai kelayakan dari segi perundangan untuk dilantik sebagai peguam negara, beliau kurang pengalaman dan kemahiran pengurusan bagi menarjui atau bertanggungjawab ke atas sebuah jabatan kerajaan yang besar dengan lebih 2,000 pegawai perundangan serta jumlah besar kaki tangan sokongan. Walaupun beliau kritikal mengenai apa yang dianggapnya sebagai kekurangan pengalaman pegawai perundangan dalam sesetengah bidang undang-undang dan kekurangan komitmen dalam tugas mereka, beliau tidak mengambil atau memulakan sebarang langkah untuk memperbaiki kelemahan itu. Satu-satunya langkah yang diambil beliau ialah melantik peguam luar pilihannya dengan perbelanjaan kerajaan persekutuan, katanya. Memperincikan siasatan, pasukan itu memaklumkan mereka menyiasat 19 dakwaan dalam buku berkenaan dan terdapat 4 isu utama yang dikaitkan, yaitu badan kehakiman, pendedahan maklumat dan rahsia kerajaan, tindakan tanpa kebenaran, penyalahgunaan kuasa dan kecuaian profesional, serta kenyataan menghasut. Katanya, berdasarkan analisis dan pemerhatian terhadap dakwaan berkenaan serta maklumat dan dokumen yang disediakan, jawatan kuasa itu berpendapat ada kemungkinan berlaku pelanggaran terhadap 5 undang-undang dan peraturan. Ia termasuk Seksyen 1241 dan 203E Kanun Kesiksaan, Seksyen 23 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009, Seksyen 8 Akta Rahsia Rasmi 1972, Seksyen 4 Akta Hasutan 1948, serta Peraturan, Prosedur dan Pekeliling Kerajaan. Selain itu, terdapat campur tangan eksekutif dalam pelantikan hakim dan kesannya ke atas kebebasan badan kehakiman, secara umum pendedahan maklumat kerajaan dan rahsia rasmi yang tidak dibenarkan, serta penyalahgunaan kuasa, tindakan yang diambil melangkaui kuasa dan kecuaian profesional.